Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah at-tahillul awal? Apakah wanita tu tadi dia boleh jadi halal? Maknanya boleh semula berkahwin dengan suami yang terdahulu lepas daripada cerai 3? Nabi kata tidak boleh. Sehinggalah suaminya yang terbaharu ni, suaminya yang terkini ni merasai kemanisan madunya. Yang ni kinayah ataupun bahasa berlapik bagi persetubuhan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi Kitabun Nikah, masih lagi dalam bab yang ke-16. Itu tidak boleh, la tahillul mutallaqah thalatha, tidak boleh wanita yang telah diceraikan dengan 3 kali tolak kepada suaminya yang terdahulu sehinggalah dia berkahwini, dia mengahwini dengan suami yang lain dan berlaku persetubuhan, kemudian dia berpisah, kemudian dia menghabiskan iddahnya. Jadi lepas pada itulah baru dia boleh kembali semula kepada suami yang terdahulu. Hadis 909, hadis Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan talaqa imra'atahu thalatha fatazawwajat fatallaqaha fasu'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atahillu lil awwal qala la hatta yadhuqa usailataha kama dhaqa al-awwal. Hadis riwayat daripada Aisyah bahawa ada seorang lelaki yang telah menceraikan isterinya itu dengan 3 kali, maknanya putus. Bila 3 cerai ni, 3 kali tolak, tidak ada rujuk lagi. Tidak boleh rujuk kembali antara suami isteri itu. Jadi orang boleh rujuknya setakat lepas daripada cerai yang pertama dan cerai yang kedua. Sebab itulah Quran kata at-talaqu marratan. Tolak tu 2 kali, maknanya tolak yang boleh rujuk semula. Tolak yang boleh rujuk semula ni itu pada kali yang pertama dan pada kali yang kedua. Bila tolak yang ketiga ni dia jadi putus. Jadi cerita wanita ni seperti dalam hadis yang dahulu, ini adalah isteri kepada Rifa'ah Al-Qurazi. Isteri Rifa'ah Al-Qurazi yang telah menceraikan isterinya itu sebanyak 3 kali. Jadi Nabi ditanya, apakah at-tahillul awal, apakah wanita tu tadi dia boleh jadi halal, maknanya boleh semula berkahwin dengan suami yang terdahulu lepas daripada cerai 3? Nabi kata tidak boleh. Sehinggalah suaminya yang terbaharu ni, suaminya yang terkini ni merasai kemanisan madunya. Yang ni kinayah ataupun bahasa berlapik bagi persetubuhan itu, seperti mana yang dirasai oleh yang pertama. Jadi bila sabit ada persetubuhan, maka bila dia nak bercerai lepas pada itu, maka bila berlaku perceraian, maka bolehlah suami yang terdahulu itu kembali semula kepada isterinya. Maknanya perkahwinan dengan suami yang kedua bagi wanita tadi kena pastikan berlaku persetubuhan. Kalau sekadar jamuh walaupun keluar mani tapi tidak dalam tempat dia, tak jadi juga. Maknanya dia naknya berlaku persetubuhan itu seperti yang kita sebut bahawa ni tenggelamnya hasyafah. Itu sudah dikira sebagai usailah.
kemanisan madu. Dan tidak syarat keluar mani, tidak. Asalkan taghibul hasyafah, dia menghilangkan hasyafah dalam kemaluan isteri itu, maka dikira kalau berlaku perceraian lepas pada itu, maka suami terdahulu boleh balik semula kepada isterinya. Kemudian bab berikut ni, bab ma yustahabbu an yaqulahu indal jima'. Ini bab apa yang disunatkan untuk seorang itu, yakni seorang suami mengucapkan ketika persetubuhan. Hadis Ibn Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma law anna ahadakum yaqula hina ya'ti ahlahu bismillah Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana thumma qudira bainahuma fi dhalika aw qudiya waladun lam yadurruhu syaitanun abada. Hadis riwayat daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sekiranya seseorang itu dia mengucapkan ketika dia datang kepada isterinya, maknanya dia mari nak melakukan hubungan kelamin dengan isterinya itu. Jadi ahli di sini maknanya isterilah, ahli keluarga. Ahli itu kalau kata ahli dalam bahasa Arab makna isteri. Dia mengucapkan bismillah, mana seolah-olah Nabi kata biadai baca. Amma law anna ahadakum, kalaulah seseorang itu dia mengucapkan bismillah, maknanya biadai baca gak. Bismillah ni dengan nama Allah. Allahumma jannibni syaitan, ya Allah jauhkanlah aku daripada syaitan, maknanya jauhkan syaitan ini daripada aku. Dalam riwayat lain, Allahumma jannibna syaitan dengan lafaz jamak. Jadi ada lafaz dengan jamak, ada dengan lafaz sorang lah, mana masing-masing. Isteri baca, suami baca. Mana ya Allah jauhkanlah syaitan daripada kami ni. Yang ni minta isti'azah, dipanggil perlindungan. Jadi isti'azah minta jauh daripada syaitan ni, daripada semua perkara. Kita makan pun kita nak baca Quran. Kita nak baca Quran ni, kita baca isti'azah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi baca bismillah ni penting. Siapa sehingga seseorang tu nak buat hubungan dengan isteri dia pun, dia perlu membaca bismillah, baca nama Allah. Wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan itu daripada apa yang engkau rezekikan kepada kami. Kemudian kalaulah ditakdirkan di antara mereka berdua itu, ataupun diputuskan untuk mereka berdua itu ada anak, maka syaitan tidak dapat memudaratkan anak itu sampai bila-bila. Jadi daripada hadis ini kita boleh faham bahawa ucapan bismillah bersama dengan minta perlindungan daripada syaitan ni penting. Jadi bismillah tu penting sebab nak dapat berkat. Sebab kita ucap bismillah tu, orang ngaji Arab dia kata bismillah tu maknanya musahabah, beriringan, ada seiring dengan nama Allah, ada keberkatan Allah Ta'ala bila diucapkan perbuatan itu. Jadi perlu seorang itu ucap bismillah, dan ini menunjukkan kepada kita zikrullah ni penting. Ingat kepada Allah SWT ni dalam semua keadaan. Jadi zikir pada Allah Ta'ala ni dia ada zikir khusus. Zikir khusus tu maknanya kita duduk tu kita menghabiskan baca zikir. Baca lepas daripada semaya kita baca 33 subhanallah, Allahu akbar, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Kemudian kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali ke. Kita istighfar 70 kali, 100 kali kita selawat 100 kali. Itu kita zikir duduk dalam keadaan khusus. Atau ketika sejadah contoh. Ada satu lagi zikir khusus juga. Zikir khusus ni maknanya pada tempat tertentu ada bacaan tertentu. Macam kita nak masuk masjid, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Kita nak keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik.
Kita nak wakil ada ucapan bismillah. Nak tidur ada bismillah, bangun daripada tidur ada bismillah. Mana ada doa-doa dia panggil doa masnun, doa yang disunatkan kita baca pada tempat-tempat dia. Jadi di sini penting kepada kita ni ingat pada Allah SWT pada tempat-tempat ni. Mana tempat-tempat ni adalah pada ketika kita berada pada tempat pada masa macam pagi dah, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna asbahna wa asbahal mulk, itu doa pagi. Doa pada tempat, doa pada kita buat perbuatan. Jadi doa ketika nak bersetubuh ni, ini adalah doa pada ketika buat perbuatan. Maknanya kita dituntut ingat Allah Ta'ala dalam sebuah keadaan, terutamanya bila kita buat pekerjaan yang penting ni, pekerjaan yang mustahak, pekerjaan yang berulang kali. Begitu juga kita berada pada tempat, kita berada pada satu masa. Jadi ada zikrullah. Jadi Allah SWT mengajarkan kita supaya kita ingat pada dia. Dari sini ingat ni pada ketika nikmat lah. Ketika nikmat. Sebab cerita ni, cerita dalam bab-bab yang terdahulu kita baca ni, matlamat daripada perkahwinan, maksud dia ada hubungan kelamin tu. Dalam hadis sebelum pada ni, suami yang kedua tu mengecapi kemanisan seperti mana suami terdahulu mengecapi. Jadi oleh kerana ini adalah satu nikmat, maka nak menikmati satu benda ni, kita diajar supaya baca bismillah. Kita nak akal pun baca bismillah. Ni pun lagu tu juga. Jadi kalau orang tu ucap, maknanya kalau seseorang daripada kamu ni ucap, maknanya biar dia ucap. Bukan kata pakai selalu, tidak. Sebab dalam syariat ni Nabi ajar berlaku pada kita ni. Cara nak hubungan dengan isteri pun Nabi ajar. Nabi kata atau utusan dulu. Jangan pergi serai hendak begitu. Atau utusan tu maknanya ada mukaddimah lah. Cek lah kalau suami kau, isteri kau dia tahu. Ada isyarat-isyarat dia berdok kau gapo kau ikut lah. Maknanya dia tak mari ngejuk gitu. Serai hendak. Straight to the point, tidak. Dia kena atas utusan tu. Mana Nabi pun ajar. Bahagian mukaddimah, mukaddimah pada hubungan tu Nabi ajar kepada kita. Supaya apa? Supaya benda ni dia apa? Kalau tak kena gaya, dia jadi sengsara kepada satu pihak. Menyebabkan kecewa, menyebabkan nak marah. Moga tak jadi bahagian ni. Dia sepuluh kita lah. Kalau dia mau akak budu ya. Dia mau akak budu, padahal kita beri budu tu. Tapi oleh kerana asal tak ada, lada tak ada, telur rebus tak ada, contohnya poyok tak ada belakang. Jadi putus angin juga nak akak budu tu. Walaupun budu tu kita minat, tapi kena cukup set dia. Kalau cicah jari pun tak ada juga. Tak ada benda nak nyicah. Jadi begitulah gapo-gapo ni, dia kena ada lengkap. Dia punya set dia, syarat dia. Jadi dituntut kepada kamu ni ucap nama Allah bismillah. Minta jauh daripada syaitan. Maknanya supaya benda ni dapat keberkatan. Dan syaitan ni dia cubalah. Dia cuba cari bahagia dia. Bahagia dia dalam kita makan, bila kita baca bismillah, tak baca bismillah ketika makan. Jadi syaitan ada bahagia dia. Bila kita tak ingat, lalu kita pun baca bismillahi awwalahu wa akhirah. Gaduh-gaduh ni kita baca tak baca, tengah tu baru teringat, lalu kita pun baca bismillahi awwalahu wa akhirah, dengan nama Allah daripada awal sampai akhir. Jadi syaitan lagi. Begitu juga bila kita balik rumah kita kena baca bismillahi wala jannah. Kita baca bismillah bila nak masuk tu. Jadi kalau tidak, syaitan akan turut, dia mari tidur rumah kita. Jadi itu dia diajar oleh Nabi, supaya kita sentiasa ni hidup dengan nama Allah, dengan perlindungan Allah, dengan keberkatan yang diberikan oleh Allah SWT pada kita. Jadi syaitan ni dia nak sama ambil peluang. Kemudian wajannibi syaitana ma razaqtana, jauhkanlah syaitan ini daripada apa yang engkau rezekikan kepada kami. Engkau rezekikan kepada kami ni, kalau kita baca dalam syarah hadis, perbuatan itu sendirilah.
Maknanya persetubuhan itu adalah satu rezeki yang Allah SWT berikan kepada seseorang melalui perkahwinan. Jadi rezeki ni macam-macam bentuk lah. Hak makan, hak minum pun rezeki, pakaian pun rezeki juga. Ini pun rezeki juga. Ya Allah SWT beri. Jadi kita minta perbuatan kita ni syaitan jauhi. Maknanya syaitan tidak capu tangan, tidak masuk juga terlibat dalam rezeki hak kita dapati ni. Kemudian kalau ditakdirkan di antara bainahuma, mana di antara suami isteri itu, maknanya boleh anak. Jadi syaitan tidak dapat memudaratkannya sampai bila-bila. Maknanya apa? Syaitan ni tidak dapat menguasai anak tadi. Jadi tidak dapat menguasai ini macam mana? Ada ulama kata masuk di sini tidaklah kata siapa dia tidak pernah buat maksiat, tidak. Manusia ni dia tidak sunyi daripada kesilapan, ada kesalahan dia buat. Salah seorang daripada pensyarah Bukhari nama dia Ad-Daudi, dia kata maksud di sini syaitan tidak dapat menguasai dia ni dengan arti syaitan tidak dapat menjerumuskan dia tu dalam kekufuran. Kalau dia nak buat maksiat tu ada kemungkinan, tapi nak menyebabkan budak ni murtad, tidak. Maknanya itu berkat daripada ucapan bismillah. Tapi yang lebih jelasnya syaitan tak boleh menguasai budak tu. Maknanya budak tu daripada awal lagi dia berserta dengan kalimah Allah. Sebab syaitan ni, kita boleh faham daripada hadis ni, syaitan ni dia cuba capu tangan menguasai manusia ni bermula daripada perpindahan diri dia tu daripada tulang sulbi ayah dia tu dah berpindah ke dalam rahim ibu dia tu. Syaitan cuba masuk dah. Syaitan cuba ganggu. Sebab itulah dari hadis Nabi kata inna syaitana yajri min bani adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu dia berlari pada anak Adam itu seperti mana berlarinya darah. Ataupun syaitan itu dia berlari pada anak Adam, pada saluran darah anak Adam. Mana dia nak menguasai. Jadi oleh kerana syaitan cuba menguasai manusia ni, maka sebab itulah Nabi SAW ajarkan kepada kita supaya kita bila nak ada rezeki ni kena baca bismillah. Supaya anak yang dapat tu tidak diganggu oleh syaitan, tidak ada penguasaan syaitan terhadap diri dia. Dalam Quran Allah Taala kata inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba aku ni engkau tidak ada peluang untuk menguasainya. Maknanya bila baca ni, walaupun kita kata ini adalah seseorang lelaki itu ataupun suami isteri itu menunaikan syahwat dia, tetapi ini adalah sebahagian daripada tuntutan perkahwinan dia buat, dan dia tidak letak pada tempat maksiat. Maknanya dia buat ni betul pada tempat dia, baik-baik hak dia ada, bini dia ada, tok laki dia ada. Jadi dia patuh pada hari Allah Ta'ala, maka dia jadi hamba Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata inna ibadi, hamba aku. Maknanya orang ya dia melakukan persetubuhan ni atas dasar dia hamba Allah. Sebab Allah Ta'ala suruh berkahwin juga. Allah Ta'ala harapkan perzinaan. Jadi dia buat tempat, kena pada tempatnya, maka itu membuktikan dia hamba Allah Ta'ala. Sebab itulah dalam hadis pun kata wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada kemaluan seseorang kamu tu, pada isteri dia tu ada sedekah. Tempat dia letak benih dia tu, dia letak situ sedekah juga. Jadi itu tanda dia patuh kepada Allah Ta'ala, dia menjadi hamba Allah Ta'ala. Dan daripada hadis juga kita boleh faham bahawa seseorang yang melakukan persetubuhan dengan isteri dia tu, dia kena ada niat untuk mendapat anak. Anak dia akan menjadi hamba Allah. Jadi bila dia baca bismillah tu, maknanya dia ingat pada Allah Ta'ala berserta dengan niat. Bukan semata-mata dia memenuhi syahwat dia, tapi dengan ada niat. Jadi dia dapat ganjaran lebih pula lah kerana ingat pada Allah Ta'ala, kerana niat tu pula.
Dia niat nak menunaikan syahwat dia tu boleh pahala dah. Dia niat pula supaya dapat anak, dia baca doa ni. Kemudian apakah doa ni hanya dibaca bagi orang yang hendak anak. Hak tak si anak contohlah, hak tak boleh dah anak. Bini dia ikat ke, dak gapo ke memang tak ngandung lah. Baca ke tidak? Kena baca juga. Kena baca juga. Sebab apa? Sebab hak Nabi kata di sini wajannibi syaitan ma razaqtana. Jauhkanlah syaitan itu daripada rezeki kami. Maknanya perbuatan kami itu rezeki. Jadi hak anak tu suku. Hak anak tu suku. Hak anak tu suku maknanya dia nak buat hubungan tu, dia baca doa ni kerana ini adalah macam dia menghadapi juara hidangnya dia. Jadi kalau dia nak pakai baca bismillah, hak ni pun rezeki juga, baca bismillah jugalah. Tak kira persetubuhan dia tu ada kemungkinan dapat anak ke tak ada anak ke, suku. Jadi dia kena baca juga. Sebab ini adalah kerana rezeki dari Allah Ta'ala. Kemudian ada juga dalam disebutkan, kita tak pastilah dalam hadis ke tidak, tak cek tapi ada juga doa yang diajar oleh ulama kepada kita, Allahumma la taj'al li syaitana ma razaqtana. Ya Allah, janganlah kamu jadikan rezeki hak kamu bagi pada kami ni ada habuan syaitan. Jadi hak anak kita dapat tu jangan jadi bahagia syaitan. Allahumma la taj'al li syaitana ma razaqtana. Kemudian dari segi hak doa-doa lain tu, bacaan lain tu, kalau kira dalam hadis hak ni setengah tu orang mari baca Fatihah, baca qul huwallah, baca gotu, baca goni, Allahumma qawi zakarona apa semua tu macam-macam doa yang ajar. Allahumma qawi sebab bani sahu doa Allahumma qawi kuatkanlah. Jadi macam-macam doa tapi hak penting kan ni lah doa dia. Hak penting. Hak doa tu macam-macam boleh kita minta dengan Allah Ta'ala. Tapi kita kena minta tu tidak secara mutlak lah. Nak gagah. Nak gagah pun kena tengok keadaan juga. Kita saja nak gagah, tak boleh juga. Jadi gapo-gapo doa ni dia kena minta tu dengan ada cara dia. Sebab itulah kita hambalanya kita ikut doa yang diajar oleh Nabi. Lepas tu kalau kita nak doa sesuatu, kita jangan minta cara mutlak lah. Macam kita kata, ya Allah aku nak kaya, aku nak kaya. Nak kaya bahaya juga. Sebab kaya ni dia tidak mutlak baik. Tapi kalau kita minta, ya Allah aku nak kaya supaya dengan kekayaan ni aku dapat mendekatkan diri pada engkau, aku dapat memberi manfaat pada orang lain, itu baru betul. Ya Allah panjangkanlah umur aku supaya dengan umur aku ni aku dapat berbakti, ada peluang untuk aku beribadat, beristighfar, bertaubat. Itu suku. Macam juga kita minta, ya Allah kuatkanlah tenaga batin aku ni. Jadi kalau gitu payah juga. Sebab kadang-kadang kita yang gagah, orang tina tidak. Nak nikah sehari dia tahu. Susah juga. Jadi kena doa lagu lain. Ya Allah permudahkanlah gapo ikutlah. Maknanya waktu kita timbang molek. Dalam bab nak berdoa. Tapi hak pastinya hak Nabi ajar ni, hak ni. Kemudian bab cerita itu berlaku ni babu jawazi jima'ihi imra'atahu fi qubuliha min quddamiha wa min wara'iha min ghairi ta'arudin lid-dubur. Ini bab harus melakukan hubungan kelamin dengan isteri pada bahagian hadapan dari arah hadapan dan dari arah belakang tetapi tidak pada dubur. Mana sasaran tu sah je. Kita nak main bola semak gol ni, dia gol sah je hak depan. Jadi kalau main ikut belakang tidak gol dia. Hadis Jabir radhiyallahu anhu qala kanatil yahudu taqulu idza jama'aha min wara'iha ja'al waladul ahwal fanazalat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum.
Hadis daripada Jabir bin Abdullah katanya, orang-orang Yahudi dia berkata, bila mana seseorang itu mestubuhi isterinya itu dari belakang, maknanya pada tepak dia lah, dari arah belakang, maka anak tu mari juling. Juling kata dia. Jadi ini kepercayaan Yahudi ni. Maka turunlah ayat, isteri kamu itu adalah tempat kamu bercucuk tanam, maka datangilah tempat kamu nak bercucuk tanam itu, kebun kamu tu, daripada arah mana kamu suka. Maknanya bila kata harf, mana tempat ia boleh menghasilkan tanaman. Jadi kita ni bawa benih dah. Jadi benih yang kita nak tabur tu kena tabur pada tempat dia lah, pada tanah tu. Tak boleh nak gala lain, benih lain, jiu lain, tak boleh. Jadi kena tepat tu juga. Jadi ayat ni memberitahu pada kita bahawa isteri ni tepat ladang kita. Asalkan kita pergi ke ladang, maka dari cara mana ke arah mana, maka itu boleh pada kamu. Maknanya jangan kamu pedulikan kata-kata orang Yahudi, sebab orang Yahudi kata kalau mari ikut belakang juling anak. Juling. Jadi hak ni tak ada kena mengena. Lama ke dah kalau faham lagu ni, kita tengok budak kita kata ayah remo, kita kata ayah remo dah. Tak boleh nanya budak. Sebab ia menentukan juling atau tidak juling tu bukan seorang bapa, seorang ibu dia. Kehendak Allah Ta'ala. Jadi kita tak boleh nak kaitkan gitu sebab gini, tak boleh. Itu orang panggil benda yang tidak berasas. Orang Yahudi ni banyak kalau tak boleh pakai. Macam contoh, orang Yahudi ni bila isteri dia haid, dia tidur lain, bini dia tidur lain. Jadi dia menganggap kotor tu seluruh tubuh. Bila mari bulan, seluruh tubuh kotor, jadi dia tak boleh duduk sekali. Sedangkan Nabi SAW ni, isteri dia mari haid, Nabi berbaring di riba dan Nabi berzikir situ. Tak ada masalah. Bila Nabi etikah, Nabi minta Aisyah Allah sesuatu pada Nabi duduk dalam, Aisyah duduk luar. Aisyah kata aku dia haid. Nabi kata haid kamu bukan di tangan. Maknanya tempat hak kotor tu pada tempat dia lah. Sebab itulah dalam hadis Nabi, bila Nabi SAW bersama dengan isteri dia ni, isteri dia haid, dia suruh ikat kain kemah ikat kain. Lepas tidur sekali. Maknanya Islam ni dia bersederhana dan ada rasional. Mana tempat kotor, tempat dilarang adalah kemaluan pada ketika haid. Tapi Nasrani ni dia tak ada lampu merah, hijau semacam. Tak cara dah. Kita ni ada lampu merah. Lampu merah tu bukan kata mati anjing. Anjing boleh hidup sekala. Tapi kena berhenti lah. Kena berhenti, tak boleh bergiat. Kalau Yahudi ni ibaratnya dia mati anjing. Mati anjing, dia tinggal kereta dia di traffic light. Jadi Islam tidak, Islam ni rasional. Dia tahu hak mana, sebab Allah Ta'ala telah menetapkan hak boleh, hak tak boleh. Bukan kata tak boleh jamah dah, tak boleh tikai bayar. Setengah agama tu bila haid tu tikai bayar tak boleh, kena duduk jauh-jauh, tak boleh. Sebab takut jadi apa dah, pening kepala, tak boleh. Jadi ayat ni memberitahu pada kita seseorang tu boleh datang kepada isterinya itu dengan apa cara, tetapi pada tempat yang sama, pada tempat harf, tempat yang menghasilkan tanaman, mana boleh hasil. Tapi kalau mai ikut belakang, Nabi kata itu rafath, tempat kotor. Nabi sebut rafath. Hak Quran kata harf. Harf ni maknanya tempat ya kita bercucuk tanah itu ada buah. Kalau rafath tu tempat kotor, mana bukan tempat dia.
Jadi kita beli benih mahal-mahal, tabu dalam lecah. Contohlah mudah. Jadi boleh seseorang itu mari daripada arah depan ke arah belakang ke, asalkan tidak mudarat lah. Tidak mudarat. Jadi bab ni kena tanya doktor lah. Kemudian babu tahrimi imtina'iha min firashi zawjiha. Ini bab haram kepada isteri dia menolak ajakan suaminya itu ke tempat tidur. Hadis Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza batatil mar'atu muhajiratan firasi zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tarji'. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mana seseorang perempuan itu tidur muhajiratan dalam keadaan dia meninggalkan tilam suaminya, maka malaikat melaknatnya itu sehinggalah dia kembali semula. Itu satu riwayat. Dalam satu riwayat lain daripada Abu Hurairah juga, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Bila mana seorang lelaki mengajak isterinya ke tilamnya, ajak ke tilam tu maknanya hubungnya lah. Jadi sebut tilam ni hak biasa lah, hak biasa. Lalu isterinya itu menolak untuk pergi, maka malaikat melaknatnya itu hingga ke pagi. Jadi sebut pagi ni tidak semestinya pagi, sebab siang hari pun supa je hukum dia ni. Maknanya di sini oleh kerana hubungan perkahwinan ni dah dia nak kepada kebahagiaan, ketenangan dah. Maka ketenangan lelaki tu bila dia dapat menggauli isterinya, bila dia naik syahwat, maka dia ajak isteri dia tak boleh menolak, kecuali dengan uzur lah. Jadi kalau dia tak ada apa-apa uzur, dia tolak, maka menyebabkan suami ni marah. Sebab dalam hadis yang lain ada sebut wa huwa 'alaiha ghadban, dalam keadaan suami tu marah pula. Bila suami tu marah, malaikat pun marah jugalah, maka sebab itulah malaikat tu laknat. Jadi sebab apa? Sebab hak ni kalau kita lapar kan, tak makan ketalutu. Dah. Hak ni lagu tu jugalah bila seorang lelaki tu dia maklumlah dia dia pergi mari, pergi pejabat, pergi situ, pergi sini, dah. Banyak benda-benda ya boleh menyebabkan naik syahwat dia. Jadi dia pun klik rumah dia, maknanya bini dia kena faham lah kehendak tu. Dia kena bersedia. Kalau kita kata 24 jam bersedia. Apa? Sebab lagu tu dah. Lelaki ni dia bab ni pemuda. Maknanya isteri tu dia kena faham keadaan. Dan dia kena bersedialah. Dan dalam hadis, dalam perbahasan fiqh dia ada sebut, iaitu kalau tak ada uzur syar'i. Kalau ada uzur syar'i, macam contoh dia tak boleh semaya, dah, ataupun dia letih. Dia memang letih sungguh. Mungkin balik kerja, caw ke anak gapo semua dah. Jadi pada ketika tu suami kena faham lah. Kalau kita kata nak makan budu tadi lah, dia kena faham. Bahawa orang ni dia ada mood dia gapo semua, jangan kira hak dia aja. Jangan dia kira kehendak dia aja. Dia kena kira juga. Sebab hal ni dia hubungan dua pihak. Hubungan dua pihak. Dia tidak boleh mementingkan diri dia. Jadi dalam keadaan ni seorang suami tu dia kena faham. Seperti mana dia perlu kepada isteri dia faham keadaan dia yang berkehendak. Suami pun kena faham juga. Dia kena tengok juga, baca. Dia tengok tahu keadaan macam mana. Jadi sebab itulah dia kena dalam bab ni dia kena bersefahaman molek. Jadi kadang-kadang tu lelaki pun ada juga tak sewi, tak boleh juga. Jadi dia kena
memenuhi. Supaya apa? Supaya maksud daripada perkahwinan itu tercapai. Kalau orang itu berkahwin tak pernah dapat, itu satu bentuk malaikat lanak lah. Dengan syarat suami itu marah. Jadi setengah perempuan ni dia biarlah takut kena lanak ke malaikat, dia dalam keadaan tak cakap gapo dia elok juga. Tapi kerah gitu tak ada perasaan. Jadi suami pun tak jadi kerja juga. Jadi kena faham molek maksud dalam hadis ni, kalau anak malaikat tu bila dia sengaja tolak, kemudian suami ni marah pula. Tapi kalau dia tolak tu dengan alasan suami faham ada diri dia, maka kalau dia tak tidur sekali pun tak ada masalah. Hasilnya dia sehat, tak ada apa-apa masalah. Suami pula marah, dia pun tolak. Tu malaikat marah, malaikat landak. Jadi maksud malaikat landak ni bila malaikat tu kutuk dia, sehingga dia rasa bersalah. Tidur tak jenega dia rasa bersalah. Tapi kalau dia wak kerah wak gitu, wak tak ada gapo, tu berat dah tu. Sebab bila orang tu dekat dengan malaikat, jiwa malaikat dia dekat, bila dia buat ada kesalahan, dia ada buat kesalahan, hati dia tak tenang. Hati dia tak tenang sebab malaikat tu dekat dengan dia. Jadi dia buat kesalahan, malaikat marah. Dia boleh kesal rasa malaikat tu marah tu bila dia rasa tak sedap hati dengan kesalahan dia buat. Tapi kalau dia buat tak tahu je gapo tu dia buat, ni dia buat, tidak ada rasa bersalah, berarti hati dia sudah keras. Jadi apa kata malaikat ni apa lanak ni, maksud malaikat lanak ni akan ada rasa bersalah dalam diri dia. Dah. Jadi bila dia bangun pagi esok tu cepat-cepatlah minta maaf dengan suami tu. Tapi kalau dia buat tak ada gapo, hati dia kerah. Jadi maksud daripada hadis ni iaitu tujuan daripada perkahwinan adalah untuk hubungan ni lah. Bila seorang tu tolak hubungan ni tak sah, berarti dia telah cuba menggagalkan maksud daripada perkahwinan. Sebab itulah Nabi ni dia mengambil kira benda ni, sebab Nabi tahu psikologi seorang lelaki ni, keperluan dia. Kemudian babu hukmil azl, ini bab hukum azal. Hadis Abi Sa'id al-Khudri qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Bani al-Mustaliq fa asabna sabiyan min sabi al-Arab fashtahayna an-nisa washtaddat alayna al-uzbah wa ahbabna al-azl fa aradna an na'zil wa qulna na'zilu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina azhurina qabla an nas'alah fasa'alnahu an dhalik faqala ma alaikum alla taf'alu ma min nasamatin kainatin illa yaumil qiyamah illa wahya kainah. Hadis riwayat daripada Abu Sa'id al-Khudri, katanya kami keluar bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan Ghazwah Banil Mustaliq. Jadi kita memperolehi wanita-wanita tawanan Arab ni, jadi kita pun timbul syahwat. Syahwat kepada wanita ni dah berat kepada kami ni hidup dalam keadaan tidak ada isteri, uzbah, maknanya berjauh daripada isteri. Dan kita ni nak melakukan azal. Jadi perbuatan azal ni iaitu menumpahkan di luar. Dia tidak menumpahkan dalam rahim, dia menumpahkan di luar. Jadi perbuatan ini ada surat tak hati lah. Dia kata, apakah patut kita melakukan azal, menumpahkan di luar, sedangkan Rasulullah SAW masih lagi berada bersama dengan kita ni. Kita buat sebelum tanya dia. Jadi kami pun tanya pada Nabi SAW, maka Nabi SAW menjawab, ma'alaikum, tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk kamu tidak buat. Mana tak usah buat lah. Kenapa?
ma min nasamatin kainah, tidak ada yang bernyawa ia wujud sehingga hari kiamat ni melainkan ia akan wujud. Maknanya kalau dalam ketetapan Allah SWT jadi budak, orang kata lekat perut, nya lekat perut, kita curuh kat luar pun nya kalau ketetapan daripada Allah Ta'ala lekat juga, lekat. Maknanya ikhtiar kita ni tidak dapat mengatasi takdir Allah Ta'ala. Ni tadbir kita lah, tadbir kita ni tidak dapat mengatasi takdir Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala tu mendahului daripada tadbir kita, rancangan kita. Jadi orang buat ni nak rancang lah, nak rancang keluarga, nak rancang anak. Zaman dulu azab cara dia. Jadi Nabi menyebut di sini, maknanya kamu buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, maknanya ada keharusan azab. Cuma hak moleknya tak usah buat. Sebab apa? Sebab kalau kamu buat pun, kamu azab pun, tetapi takdir Allah Ta'ala bahawa lekat perut ada budak, kamu tidak dapat mengatasi. Dalam riwayat lain, Nabi SAW ada ditanya, Nabi kata, zalikal wa'dul khafi, itu adalah menanai anak, menanai budak, hidup-hidup dalam keadaan tersembunyi. Maknanya kita seolah-olah kita cuah kat luar tu, mana kita bunuh benih tu. Mana wa'dul khafi, maknanya asal mana wa'du ni, wa idzal mau'udatu su'ilat, bila mana anak yang tidak bersalah tu ditanya, maknanya dia budak kecil zaman jahiliah dulu dibunuh hidup-hidup oleh, ditanah hidup-hidup oleh ibu bapa mereka. Mana umur 2 tahun, setahun tu ditanah. Jadi perbuatan azab ni maknanya kita tumpahkan di luar. Berarti seolah-olah macam kita tanah anak hidup-hidup, sebab benih tu dia ada nyawa. Itu dia panggil hak khafi lah, cara tersembunyi. Sebab hak banyak-banyak ada benih tu seka je hak berjayanya memasuki telur tu. Jadi Nabi menyebut itu seolah-olah benda tu makruh, tak boleh. Dalam perbahasan fiqh, dalam perbahasan fiqh, nak melakukan azal ni dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau orang tu bersetubuh dengan hamba dia, atas dia lah, sebab hamba tu milik dia, hamba tu kehendak dia. Jadi kalau dia melakukan azal terhadap hamba dia, tidak menjadi masalah, sebab hamba tu kehendak dia, milik dia. Tetapi kalau seorang tu bersetubuh dengan isteri dia, dia tidak boleh melakukan azal melainkan keizinan isteri dia. Tu kita fiqh kata. Jadi tak boleh kehendak dia, dia kena tanya bini dia. Jadi kalau bini dia tu tak sah azal, dia tak boleh, sebab ada hak. Kemudian hadis Abi Sa'id al-Khudri qala asabna sabiyan fakunna na'zil fasalna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala awa innakum lataf'alun qalaha thalatha ma min nasamatin kainatin ila yaumil qiyamah illa hiya kainah. Hadis daripada Abu Sa'id Khudri juga, kita mendapat tawanan perang Bani Mustalik ni, kita melakukan azab terhadap hamba-hamba ni. Jadi kita tanya pada Nabi, Nabi kata kamu buat. 3 kali Nabi tanya, Nabi kata tidak ada yang bernyawa sehingga hari kiamat, mereka memang dia akan ada. Jadi kalau takdir daripada Allah Ta'ala akan lahir anak, maka akan ada. Jadi kamu tidak dapat mengatasi takdir. Kemudian hadis Jabir radhiyallahu anhu qala kunna na'zil wal Qur'anu yanzal. Wal Qur'anu yanzil. Kita melakukan azal, kata hadis daripada Jabir. Jabir kata kami melakukan azal, jadi terhadap isteri kami, dan Quran masih lagi turun. Maknanya kalau baca Quran ni tak ada ayat yang melarang kita daripada azal. Maknanya hukum azal ni dia tidak haram lah. Tidak haram. Dia kena mengikut keadaan lah, keadaan seperti yang kita sebut tadi, iaitu
seorang tu boleh melakukan azal kalau dengan hamba dia, tapi kalau dengan isteri dia kena minta izin. Jadi hukum mana pun asal hukum dia tu harus jadi sahabat-sahabat dulu, mengapa dia elak daripada nak dapat anak dengan hamba ni? Tak. Sebab hamba perempuan pada ketika tu, kalau mereka telah setubuhi, dia lekat anak, dia tak boleh jual dah. Tak boleh jual. Sebab apa? Sebab satu penghormatan yang besar Islam terhadap hamba ni, bila dia dapat anak daripada tuan dia, dia dipanggil umul walad. Umul walad ni mak budak. Jadi mak budak ni status dia, kalau tuan dia tak sah merdekakan dia, dia tidak boleh dijual. Dia akan jadi merdeka bila tuan dia tu mati. Tuan dia mati. Jadi kalau hamba tu, katalah dia setubuh, tak lekat, jadi kalau nak jual boleh jual. Tak. Tapi kalau dia ada anak, sebab dia kandung tu anak tuan tu merdeka, dia tu hamba. Jadi bila begitu, ada kemuliaan kepada hamba tadi, sehingga dia tidak boleh dijual. Tuan dia tak boleh jual. Jadi sebab itulah sahabat ni dia tak hasil lah. Sebab takut-takut nak jual. Takut-takut nak jual. Sebab itulah dia elak daripada berlaku kehamilan. Maka sebab itulah mereka melakukan azal. Jadi Nabi kata tadi, rancangan kamu setara tu pun tak ada faedah kalau Allah SWT nak takdirkan ada anak. Bila di situ bab perkahwinan, kita akan masuk pula pada minggu akan datang ni bab babu ar-ridha, ar-radha, bab penyusuan. Kitabur radha, bab penyusuan, menyusu anak ni. Jadi kita berhenti setakat tu. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap kekurangan itu daripada diri hamba, aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.